Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Anwar, Pakatan Harapan, Pakatan Harapan. Kalau kamu masih belum lagi belajar dari kesilapan, bagus cepat-cepatlah belajar dari kesilapan. Jangan sampai diulang-ulang benda yang sama, salah yang sama, kesilapan yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini dia. Sudah diagak lah, sudah diagak, sudah dijangka. Tun Mahathir memang tak ada jalan. Susah untuk dapat jalan untuk menang kalau dia bersendirian. Jadi sebab itu dia kata dia bersedia untuk bekerja sama dengan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan dan menyasarkan 100 kursi. Wih, bukan senang lah Tun, bukan senang. Lagi pula saya pikir Pakatan Harapan sudah serik. Perikatan Nasional saya pun tidak pasti serik atau tidak, tapi Perikatan Nasional barisan di Bersatu pun mungkin sudah serik juga. Tapi inilah politik Malaysia. Hari ini bergaduh, besok berkawan. Paginya tunjuk-tunjuk sampai tunjuk hidung, tunjuk muka gaduh. Tengah hari minum kopi sama-sama. Jadi rakyat jelata pula yang TGG bergaduh sampai berputus saudara lah. Ndak bertengok lagi lah. Mika kaus kami bilang. Kumaus sampai tidak mau tengok saudara. Jangan kamu begitu. Jangan bergaduh-gaduh bah. Kalau mau berkempen, kempen saja. Tapi saudara tetap saudara. Keluarga tetap keluarga. Bukan ahli politik bagi kamu makanan pun kalau kamu bergaduh. Sampai bila-bila. Yang sakit nanti kamu. Yang sakit nanti kamu. Yang gali kubur kamu nanti bukan kamu sendiri. Bukan juga ahli wakil rakyat, bukan. Bukan juga YB yang pergi gali kubur kamu itu, bukan. Tapi saudara marah juga. Jadi begitulah politik. Kejap bergaduh, kejap berkawan. Jangan kamu terlampau ekstrim sampai ndak ingat bahwa kamu pun akan mati nanti. Kalau sudah mati, yang gali kubur saudara marah tahu. Jadi jangan bergaduh sampai begitu. Sebab ahli-ahli politik ndak bergaduh sampai begitu, yo. Diorang oke aja itu. Jadi macam begitulah yang berlaku. Tiba-tiba Tun Mahathir kata dia bersedia untuk bekerja sama dengan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Aduh, Anwar. Kalau kau bekerja sama dengan dengan Tun Mahathir pun belum tentu menang. Kalau kau tidak bekerja sama pun belum tentu menang juga. Gabungan Parti-Parti Hak Melayu, Gerakan Tanah Air GTA, pimpinan Dr. Mahathir sedia untuk menjalin kerjasama dengan kedua-dua Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Kenapa mau bekerja sama di saat akhir ini? Mungkin Tun Mahathir yakin sangat dia tak menang. Yakin sangat mungkin dia tidak menang. Jadi kerana dia yakin dia tidak menang, dia terpaksalah untuk hilangkan ego, untuk dapat juga bekerja sama dengan orang yang sudah buang dia daripada Bersatu. Yang sudah buang dia daripada parti yang dia sebagai bapa itu parti kena buang. Tapi kerana politik itu boleh runding. Mahathir berkata rundingan dengan PN sedang berjalan. Sementara dia masih menunggu jawapan daripada Pakatan Harapan dan pengerusinya Anwar Ibrahim. Bercakap pada sidang media di Putrajaya, Mahathir berkata rundingan dengan PN sedang berdepan beberapa masalah kecil dan belum ada perjanjian dibuat setakat ini. Katanya, saya kena jelaskan bahawa rundingan dengan Perikatan Nasional masih diteruskan. Ada beberapa masalah kecil yang masih belum kami selesaikan, katanya. Masalah kecil kah? Masalah super besar. Mana ada masalah kecil dalam politik. Mesti semua besar-besar lah. Ditanya mengenai kerjasama dengan PH, Mahathir berkata dia telah menyatakan dengan jelas bahawa dia mahu melibatkan mereka tetapi belum mendapat maklum balas. PN dan PH dijangka akan bertemu pada pilihan raya dalam usaha untuk menyingkirkan Barisan Nasional. Bagaimanapun Mahathir menegaskan
bahwa kerjasama pembangkang diperlukan untuk memastikan BN diusir dari Putrajaya semula. Mahathir pada sidang media hari ini berkata, buat masa ini, GTA menyasarkan untuk bertanding di sekurang-kurangnya 100 kerusi, yang mungkin meningkat kepada 120 jika mereka memutuskan untuk bertanding di Sabah dan Sarawak. Oh, ini misi mustahil nih. Ini mission impossible ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini memang mission impossible. Macam mana diorang boleh menang 120? Kalau diorang menang 120, diorang lah yang terus menang di jadi pemerintah. Kalau diorang boleh menang 100 atau 120, tidak perlulah untuk diorang bekerja sama dengan mana-mana parti. Jadi saya pikir bekerja sama ini sebab tidak berapa yakin boleh menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut tadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ada kawan saya tanya, patutkah Muhyiddin Yassin letak jawatan? Dia bilang begitulah. Saya kata kenapa? Dia kata prestasinya dalam PRK pilihan raya negeri di Johor dan juga di Melaka teruk, dia bilang lah, teruk begitu dia bilang. Jadi mungkin bagi lebih baik dia undur diri dan dia letak jawatan supaya ada orang yang boleh mengetuai Perikatan Nasional. Saya tidak setuju. Saya bilang jangan begitu. Sebab ini sudah terlanjur. Mau dekat-dekat pilihan raya baru mau kocak begitu, memang akan jadi bukan kocakan air saja, tapi itu akan jadi tsunami air tuh, bahaya. Oke. Lepas tu dia kata lagi, tak payahlah, undur diri sajalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, undur diri sajalah daripada jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya pun kata, janganlah macam itu. Okey apa? Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, banyak bantuan yang rakyat dapat. Lagi bagus, lagi hebat kerana dia dapat melalui fasa pandemik yang teruk itu dengan begitu tenang sekali. Okey, jadi terbaru daripada Muhyiddin Yassin pula adalah pembagian kerusi komponen PN selesai. Akhirnya Perikatan Nasional selesai. Perikatan Nasional selesai telah memuktamadkan pembagian kerusi dalam kalangan 3 parti komponen di Semenanjung Malaysia, Bersatu PAS dan Gerakan. Okey, rupa-rupanya ini untuk di Semenanjung Malaysia saja. Sabah Sarawak belum lagi selesai kot. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata ketiga-tiga parti terbabit menunjukkan toleransi dan rasa hormat yang amat tinggi sepanjang proses rundingan berlangsung. Dengan semangat itulah, katanya, Perikatan Nasional mencapai kata sepakat untuk memuktamadkan pengagihan kerusi dalam mesyuarat Majlis Pimpinan tertinggi gabungan tersebut di Petaling Jaya pada hari ini. Pembagian kerusi telah selesai, kata beliau. Nanti dalam beberapa hari kami akan tetapkan tarikh untuk setiap negeri masing-masing mengumumkan bukan saja pembagian kerusi tetapi juga calon-calonnya. Semuanya atas nama Perikatan Nasional, katanya pada media yang menunggu di Ibu Pejabat Bersatu. Pada masa yang sama, kata Presiden Bersatu itu dan juga adalah bekas Perdana Menteri itu lagi, Perikatan Nasional mengarahkan jentera dan ahli parti di semua peringkat untuk bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Katanya, kalaupun misalnya di situ calon Bersatu bertanding, PAS dan Gerakan akan membantu. Ini untuk memperkukuh lagi langkah Perikatan Nasional bagi memastikan jentera kita dalam keadaan mantap, katanya. Dalam perkembangan yang lain pula, Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu bahawa semua calon Perikatan Nasional di Kelantan dan Terengganu akan bertanding menggunakan logo PAS. Oh, begitu. Bagaimanapun tanpa penyandang kerusi Parlimen Pagoh itu, Kedah, walaupun diketuai oleh PAS, akan bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional sama seperti negeri-negeri yang lain. Sementara itu, Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, yang turut hadir dalam mesyuarat tadi, enggan bercakap kepada media yang cuba mendapatkan komennya. Abdul Hadi memberitahu dia tidak dapat menjawab soalan wartawan kerana mengalami masalah sakit tekak.
Pemimpin lainnya yang ada adalah termasuk Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Naib Presiden Parti itu Ahmad Samsuri Mukhtar, dan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Muhammad Sanusi Muhammad Nur. Kita jumpa lagi. Bye-bye.